tujuan di dalam satu kalimat menuju satu matlamat dan tujuan yang sama. Bagai kembaran musafir, perjuangan mencari keredaan tidak akan gentar dan berbalik. Allahu Rabbuna Rasulullah Qudwatuna Al-Quran Dusturuna Jihad fisabilillahi amalina. Allah Tuhan kami, Rasulullah ikutan kami, Al-Quran panduan kami, jihad di jalannya cita kami. Ayo maju marah ke hadapan, bangkit teguh hayunkan tangan kita bersatu dalam kalimat. Oh melangkah bagai kembaran musafir, perjuangan mencari keredaan tidak akan gentar dan berbalik. Allahu Rabbuna Rasulullah Qudwatuna Al-Quran Dusturuna Jihad fisabilillahi amalina. Allah Tuhan kami, Rasulullah ikutan kami, Al-Quran panduan kami, jihad di jalannya cita kami. Mari sahabat, ayo semua laungkannya satu kalimat. Allahu Rabbuna Rasulullah Qudwatuna Al-Quran Dusturuna Jihad fisabilillahi amalina. Allah Tuhan kami, Rasulullah ikutan kami, Al-Quran panduan kami, jihad di jalannya cita kami. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan Damai and Friends. Kita nak bercerita sikit tentang lagu yang kita nyanyikan, lagu Satu Kalimah. Merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh saudara Bazli UNIC. Lirik dan seni kata, lirik dan lagunya sekali. Dan dimuatkan dalam album pertama kami, album Cahaya, dan album repack kami dengan Universal Music Malaysia,
yang berjodoh Satu Kalimah. Dan lagu inilah yang membawa kami ke finalis AIM yang ke-21. Jadi alhamdulillah lagu ini menceritakan tentang kalimah tauhid, satu kalimah, yang mana mengajak kita sama-sama berpegang, terutamanya umat Islam, tak kira apa bangsa, apa keturunan, apa di mana saja kita berada, kita perlulah berpegang dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan juga kalimah tauhid inilah yang membawa kita kepada penyatuan ummah, terutamanya bagi kita umat Islam dalam keadaan kita diuji dengan penyakit, terutama di musim sekarang ni, penyakit yang COVID-19 ni, sama-sama kita perlu berpegang dengan kalimah tauhid. Moga-moga dengan keberkatan kalimah tauhid ini, dengan orang kata tauhid yang satu ini, dapat memberikan kepada kita, dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kesembuhan daripada penyakit, dan dijauhkan juga bagi yang belum kena, dijauhkan daripada terkena ataupun dijangkiti oleh virus ini. Dan moga-moga negara kita juga akan selamat daripada bala bencana ini dengan berkat kalimah tauhid la ilaha illallah, dan berkat kita bertawakal dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم الدين أما بعد. Saudara para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Kalimah thayyibah ini mudah-mudahan ia sentiasa meniti di bibir kita. Walaupun di saat dan ketika ini Allah datangkan ujian, Allah datangkan beberapa kesulitan, mudah-mudahan dengan kita menyebut kalimah alhamdulillah, puji-pujian ini atas segala nikmat yang Allah dah kurniakan kepada kita sebelum ini, mudah-mudahan nikmat itu kekal menjadi nikmat kita dan menjadi nikmat yang dapat kita kecapi sampai bila-bila, mudah-mudahan insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga dengan ujian itu adalah satu fasa, satu tempoh untuk kita bermuhasabah, untuk sama-sama kita membuat satu penilaian. Sebelum ni masa dengan keluarga tak ada, sekarang ni masa dengan keluarga banyak. Dulu masa dengan Allah Ta'ala macam-macam kita bagi alasan, sekarang ni masa tu terlalu banyak. Mudah-mudahan ruang waktu itu memberikan kita keinsafan yang benar-benar untuk kita terus hayati nilai ketakwaan. Walaupun kita katakan Ramadan tahun ini sedikit berbeza, dan saya yakin memang jauhlah berbeza pada tahun-tahun yang sebelumnya, ya. Kemeriahan bazar Ramadan sudah pasti, persediaan raya juga sudah pasti, tetapi pastinya tahun ini Ramadan datang dengan keadaan yang kita kata kita rasa suram, tetapi Ramadan tetap mengerikan kehidupan kita sebagai hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan takwa yang Allah pertaruhkan dalam bulan Ramadan mampu kita grab, mampu kita perolehi dengan usaha yang kita lakukan bersama-sama, insya-Allah. Dan kesempatan ini saya Ustaz Nabil Ahmad bersama dengan kalian di TV Al-Hijrah untuk sama-sama kita buat satu, orang kata, usaha yang boleh memberikan nilai manfaat kepada diri kita. Saya juga manusia biasa yang serba-serbi ada kelemahan dan kekurangan, tapi apabila kita bersama, mudah-mudahan kebersamaan itu mengukuhkan kita nilai ketakwaan, nilai keimanan, nilai kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ruang waktu yang disediakan ini saya nak mengambil peluang untuk berkongsi satu doa, satu zikir yang pernah diungkapkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana isteri baginda Nabi SAW, Ummu Salamah, pernah menyatakan dan pernah meriwayatkan hadis ini, menyatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebut doa dan zikir ini ketika di waktu subuh ataupun di waktu awal pagi. Yang mana zikir ini terkandung dalam maksurat yang dibaca pagi dan juga petang. Yang tahu, jom sama-sama dengan saya. Yang tak tahu, tak apa, perlahan-lahan selepas ini bila dah tahu, kita boleh amalkan selalu, insya-Allah. Jom sama-sama kita alunkan zikir ini bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala.
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tiga perkara yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama diberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang kedua rezeki yang baik. Dalam keadaan PKP ni kan, kita terhad tambah-tambah dalam Ramadan. Mudah-mudahan walaupun kita katakan kita bekerja dari rumah, mungkin kerja kita tukar profesi lain dalam tempoh bercuti ni, dikuarantinkan ini, mudah-mudahan Allah datangkan rezeki yang tanpa diduga dengan usaha yang kita buat. Dan yang ketiga, mudah-mudahan amal kebajikan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja sedikit pengisian daripada saya, Ustaz Nabil Ahmad. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Pawana memilih lagu Rahmat Ramadan. Alhamdulillah, kita pilih lagu ni kenapa? Sebab dalam lagu ni ada banyak motivasi. Banyak orang kata kelebihan yang diceritakan dalam lagu ni, Alim. Kan? Dalam lagu ni ada ajak kita untuk beribadah, untuk kita fokuskan, tumpukan tenaga dan juga masa kita dalam bulan Ramadan ni. Okey, tajuk pun Rahmat Ramadan. Maksudnya dalam lagu tu terdapat apa? Banyak nasihat-nasihat yang boleh kita ikut kan. Allah bagi kita macam-macam. Ada malam Lailatul Qadar contoh kan. 10 malam terakhir itu ada malam yang istimewa untuk kita. Kan, untuk tambahkan amalan kita, tambahkan kita teruskan beribadah. Itu malam Lailatul Qadar. Dan kan, juga betul kan? amalan sunat pahalanya wajib. Amalan sunat pahalanya wajib. Dan amalan wajib rahsia di sisi Allah. Tu Itu berganda-ganda. Ya, betul. Itu dia. Jadi dalam bulan Ramadan ni Zaki, kita ada malam terbaik 10 bulan. Adakah dalam keadaan PKP ni kita macam nak kejar malam 10 bulan tu? Kita tak payah kejar, kita bersungguh-sungguh buat. Bersungguh-sungguh ya, betul. Itu kunci dia. Jika kita kejar, kita akan penat. Sebab kita malam bulan puasa ni kita terbagi kepada 3 bahagian, iaitu pertama ada bulan, ada rahmat. Yang kedua pertengahan dia adalah keberkatan dan akhirnya adalah keinsafan, iaitu pengampunan. Dan kita pada siang dan kita malam, setiap detik setiap masa kita perlu menyebut firman Allah SWT. Berzikir. Bukan saja kita kena berlapar dan menahan lapar dan menahan dahaga, tapi juga dengan rahmat Ramadan ni bukan saja lapar dan dahaga, sebenarnya ada rahmat. Itulah rahmat dia Bila sebenarnya. syaitan dibelenggu, nafsu kita juga kena kita belenggu dengan diri kita sendiri. Dan kita juga memilih lagu ni supaya kita bersama-sama dengan penonton yang di luar sana, bersama kami untuk menyanyi dan menghayati lagu. InsyaAllah. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan rahmat dan bulan berkat, bulan kebajikan, pahala berganda, bulan keampunan, doa diterima, bulan keampunan, doa diterima. Bulan Ramadan, bulan yang mulia.
1000 bulan. Bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, mereka yang diazab kubur direhatkan. Iblis dan syaitan kakinya dirantai sebagai memuliakan bulan Ramadan. Berlumba-lumbalah mencari keredaan, puasa di siangnya menghidupkan malam. Banyakkanlah doa, lebihkan sedekah, kawallah diri daripada dosa-dosa. Ramadan, Ramadan, bulan rahmat. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan rahmat dan bulan berkat, bulan kebajikan, pahala berganda, bulan keampunan, doa diterima, bulan keampunan, doa diterima. Bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, mereka yang diazab kubur direhatkan. Iblis dan syaitan kakinya dirantai sebagai memuliakan bulan Ramadan. Beriktikaflah di 10 akhir Ramadan, jika ada peluang masa pun ada, kerana ia sunnah yang digalakkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ramadan, Ramadan, bulan rahmat. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan rahmat dan bulan berkat, bulan kebajikan, pahala berganda, bulan keampunan, doa diterima, bulan keampunan, doa diterima. Ustaz Ashraf, corona itu dianggap musibah dan ujian kepada seluruh umat Islam di dunia ni. Jadi apa, ada tak Ustaz boleh huraikan dalam Al-Quran yang berkisar tentang corona ataupun musibah ni? Sila Ustaz. Baik, saya nak petik satu ingatan motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala Ya. berkaitan dengan musibah. Bukan berkaitan dengan corona tapi umum tentang musibah daripada surah Al-Hadid. Al-Hadid maksud dia besi. Ayat yang ke-22. Cuba kita semak sama-sama surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allah yasir. Sadaqallahul azim. Tidak ada sesuatu kesusahan atau balak bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah tertulis di dalam kitab, melainkan di dalam kitab pengetahuan kami. Maksud dia, musibah yang datang ni sebelum tercipta bumi, tercipta diri kita, Allah dah cipta musibah. Allah dah tulis dah setiap apa musibah yang berlaku, balak yang bakal berlaku. Itu sebab qada dan qadar tu Allah dah tentukan. Ini nak cerita musibah ni. Corona ni Allah dah tulis Ramadan kali ini kita dalam keadaan PKP, dalam keadaan corona. Jangan kita mengeluh. Sebab apa? Musibah catatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kami menciptakannya, tu balik kepada dunia ni. Bermakna Allah, kuasa Allah catat dulu musibah. Bentuk-bentuk ketentuan dia. Subhanallah. Inna zalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
Bermakna Allah Maha berkuasa mendatangkan corona, mendatangkan musibah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah, kita siapkan diri kita keimanan, ketakwaan, bukan dengan keluhan. Lagi-lagi Ramadan yang datang ini. Ya, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi maknanya sebelum kita lahir pun Allah dah susun dah yang mana corona dan musibah ni ataupun ujian ni telah tersusun dah untuk kita semua kan. Baik. Dan bagi mudah, sangat mudah untuk Allah. Sebelum kita lahir je. Bukan sebelum kita lahir je. Sebelum ada bumi ni lagi Allah dah cipta dah. Dan sangat mudah untuk Allah menurunkan wabak yang sangat besar ni, tapi sangat mudah untuk Allah tarik balik. Betul Ustaz? Betul. Jadi insya-Allah moga-moga kita akan terus bertahan, kita akan terus membantu kerajaan untuk stay at home. Jangan kita merebakkan, jangan kita menyambung rantaian ni. Ya, betul. Jadi apa pandangan Ustaz tentang nasihat kita kepada publik lah, orang publik? Apa Ustaz akan berikan nasihat kepada mereka? Ya. Sepanjang tempoh PKP ni dalam bulan Ramadan. Baik. Ramadan ini, bila sebut Ramadan, diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Dinamakan juga Ramadan. Ramadan jadi mulia sebab Quran turun dalam bulan Ramadan. Inilah peluang untuk kita tadabbur Quran. Inilah peluang untuk kita baca Al-Quran. Bukan kita rebut untuk berapa kali khatam, tapi rebut untuk kita tadabbur. Bagaimana murajaah, bagaimana Nabi dan Jibril AS bertalaki, dia baca Quran. Bagaimana wahyu itu Nabi juga belajar daripada Jibril, kita juga rebut peluang ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan tempoh PKP bukan tempoh keluhan, bukan tempoh dalam keadaan kita tak ada manfaat. Tapi jadikan ini peluang pahala yang Allah akan gandakan dalam bulan Ramadan. InsyaAllah. Jadi Ustaz, saya doakan Ustaz dan keluarga terus dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz terus berjaya perniagaannya insya-Allah dan terus menyumbang pada umat insya-Allah. Dan kita moga-moga hari raya ini kita berada dalam keadaan kita mesti menang insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Amin insya-Allah. InsyaAllah. Yang penting adalah menang masuk dalam syurga Allah. Amin ya Allah. InsyaAllah. Okay Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebilah belati. Tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun padang teduh untuk bernaung, karena awan itu rapuh.
tanpa digenggammu, keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebilah belati. Dalam gelita temui sinar, sinar syahadanya berbinar, kilaunya nur mewarnai jiwa, jiwa luhur panglima agama. Cintanya pada dunia kian runtuh karena Rasulnya, kasihnya pada fana kini luntur karena Tuhannya, setianya teguh karena imannya utuh. Gegak rusuh bertebar bencana, gegak gempita hingga melanda. Lahir dia Panglima Khalid Al-Walid, Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Panji agama yang kau tegak, silih tentera yang syuhada, tidak kau rela Panji gugur kerana tauhid. Bakti ditabur, berseru takbir di medan perang, para mujahid dihayun pedang, pedang sebilah bersiul tak henti kerana Allah hidup dan mati. Dikaulah sahabat Rasul, dikaulah mujahid dulu, dikaulah panglima dikaulah sahabat Rasul, dikaulah panglima unggul. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Ashraf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Pak Wana nak tanya Ustaz tentang berpuasa dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Baik. Pergerakan. Tak tahu fasa keberapa dah. Jadi Ustaz, mohon Ustaz pencerahan. Ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh yang dirahmati Allah. Ramadan kali ini kita diuji dalam keadaan bukan ujian sebenarnya, tapi special lah. Special daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Betul. Bagaimana Ramadan kali ini kita dalam keadaan perintah kawalan pergerakan. Ya. Stay at home kan. Duduk di rumah. Inilah peluang kita Ramadan bersama dengan keluarga. Ramadan kita dalam keadaan kita muhasabah diri untuk lebih dekat diri, bukan hanya diri kita tapi keluarga kita bawa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan kan bulan barakah. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Bulan yang penuh keberkatan iaitu bulan Ramadan yang penuh keberkatan, kerahmatan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan saya bila sebut PKP ni, kita duduk di rumah bukan bermakna puasa kita dalam keadaan terbatas. Biasa kalau pakai motivasi dia sebut faham ke faham, macam tu juga puasa ke puasa. Macam tu lah sebenarnya kan. Faham ke faham, lebih kurang sama. Faham ke faham ni puasa ke puasa. Bermakna puasa yang membentuk bukan hanya lapar dan dahaga semata,
tapi puasa yang bentuk bagaimana sasiah peribadi yang terbaik yang kita bentuk daripada dalam rumah, yang di sebalik gambaran ini tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada rumah, barulah akan bawa kepada keluar rumah. Allahu Akbar. Dan pandangan saya, inilah anugerah hadiah daripada Allah untuk Ramadan kali ini. Macam orang ke Mekah, macam orang pergi menunaikan umrah, tunaikan haji, walaupun selalu pergi tapi dalam keadaan suasana yang berbeza. Ramadan juga, jangan kita hanya sekadar autopilot. Kalau masuk autopilot dah disetkan dah. Sahur kita sahur, buka kita buka, tanpa ada sesuatu yang kita setting untuk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk autopilot. Faham Ustaz? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazli Aziz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedang melalui PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Dan Allah uji manusia di dalam Malaysia, bukan sahaja dalam Malaysia, bahkan seluruh dunia melalui satu ujian yang sangat besar, iaitu COVID-19. Tuan-tuan dan puan sekalian, hasil kesan daripada ujian ini, iaitu COVID-19, PKP, ramai orang yang kehilangan kerja, ramai orang yang tak dapat berniaga, tak dapat meneruskan perniagaan, bisnes tak boleh berjalan. Ada yang tak ada kerja, ada yang kehilangan kerja, ada yang bercuti tanpa gaji. Pelbagai ujian yang dilalui, masing-masing ada bahagian masing-masing. Masing-masing ada ujian masing-masing. Tapi saya terfikir satu perkara yang sangat menarik apabila Allah uji kita dengan COVID-19 dan juga PKP ini, ialah apabila susunannya Allah susun begitu cantik daripada COVID-19, PKP. Kita lalui tempoh ini, pelbagai emosi yang kita lalui dengan stres dan sebagainya. Dan Allah hiburkan kita pula bagaimana? Dengan meletakkan Ramadan selepas itu. Dan kemungkinan kita juga PKP dalam Ramadan. Tuan-tuan sekalian, kenapa saya kata Allah hiburkan kita? Kerana ini adalah satu bulan yang sebenarnya akan memberikan ketenangan. Inilah satu bulan yang akan melegakan kita. Inilah satu bulan yang meningkatkan kebergantungan kita pada Allah. Inilah satu bulan yang meningkatkan tawakal kita pada Allah. Inilah satu bulan yang meredakan segala ketegangan, segala stres yang kita alami sewaktu dalam proses PKP bersempena dengan COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa cerita, apa maknanya? Maknanya tuan-tuan sekalian, inilah peluang yang Allah berikan pada kita untuk memperbaharui emosi kita supaya sentiasa berharap pada Allah, mengambil kesempatan Ramadan ini untuk kita lakukan sebaik mungkin. Ramadan ini akan jadi satu bulan yang mana mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi alasan yang boleh kita berikan untuk tidak mengisi Ramadan. Kerana apa? Ramadan kali ini Allah berikan kita fokus masa 100% apa yang boleh kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan. Tiada lagi alasan untuk sibuk bekerja, tiada lagi alasan lain. Saudara-saudara sekalian, ujian yang sama Allah berikan kepada semua. Yang membezakan kita adalah reaksi kita. Ada orang bila Allah bagi ujian, semakin sakit hati dia, semakin jauh ia dengan Allah. Dan ada orang bila Allah bagi ujian, itulah yang mendekatkan dia kepada Allah. Apatah lagi Allah sambut kita dengan ujian ini dengan bulan Ramadan. Jadi bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan ujian, tingkatkan darjat, tingkatkan keimanan. Allah hadiahkan Ramadan, melipat gandakan segala pahala ibadah kita. Wallahu alam. Daripada saya Fazli Aziz. Assalamualaikum. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah La ilaha illallah 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 Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله يا رب يا رب يا رب علم حي سمع بصر كلام قديرا مريدا عليما كلام قديرا مريدا عليما حيا سميعا حيا سميعا بصيرا متكلما بصيرا متكلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله